والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وواله إلى قيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد. Tuan-tuan dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan jazakumullah khairah kepada semua sudi meluangkan masa pada malam ini. Dan tujuan kita semua insya-Allah adalah sama. Ada muka yang saya dah pernah jumpa, ada muka yang baru saya jumpa. Jadi saya kenalkanlah sikit, nama saya Muhammad Faiz bin Abdul Karim, berasal daripada Gombak, sekarang menetap di Bandar Seri Putra. Sebelum ini belajar di Sana'a, Yaman. Di Sana'a, Yaman pada tahun 2008 sehinggalah terjadinya perang yang berlanjutan hingga hari ini. So insya-Allah tak sempat nak habiskan belajar tu. Tak sempat nak habiskan belajar master dan tak sempat nak mengambilkan master lah. Baru sempat masuk sekejap dah perang Yaman tu. Dan Allah pelihara saudara-saudara kita di Yaman, Syria, Palestin dan seluruh dunia insya-Allah. Baik. Malam ini saya nak mengajak kita mulakan sedikit kita punya mukadimah mengenai bahasa Arab ni. Pasti mesti ada di antara kita dah pernah mengikuti kelas bahasa Arab sebelum ni kan? Ya, siapa yang dah pernah ikut boleh angkat tangan? Pernah belajar bahasa Arab ke sebelum ni? Dah juga sikit-sikit. Mesti ramai lah. Boleh kata ataupun mungkin semua dah pernah ikuti bahasa Arab kan? Jadi kita nak revise balik lah. Kita nak revise balik insya-Allah. Baik. Saya nak kita mulakan bincangan kita punya sharing malam ni dengan kita melihat pada surah ke-10. Surah yang ke-10 ayat 57. Surah Yunus. Surah yang ke-10 ayat ke-57. Pada muka surat 215. Apa muka Ustaz? Muka surat 215. Surat 215. Surah Yunus. Ya Yohanes. Apa Ustaz ayat? Ayat 57. Muka surat 215 ayat 57. Ya, nafwan. Ya. Baik. Kita baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Terjemahan ayat 57. Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi pengajaran daripada Tuhan kamu dan menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu,
serta menjadi hidayah, yakni untuk keselamatan dan sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Baik. Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah telah mendatangkan kepada manusia seluruhnya satu benda yang berupa di dalamnya peringatan, yang berupa di dalamnya penawar, yang ada di dalamnya petunjuk dan juga rahmat. Maka Allah Azza wa Jalla setelah dia mencipta kita, Allah ni dia sangat sayang dengan kita. Allah dia sangat sayang dengan kita. Setelah dia cipta kita, dia tak biarkan kita macam tu je. Dia tak biarkan kita pandai-pandai sendirilah nak hidup. Tidak. Allah cipta kita dan Allah berikan kepada kita satu panduan yang di dalamnya ada mengenai apa tujuan Allah mencipta kita. Apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa tujuan hidup kita. Apa batas-batas yang kita kena ikut dalam kehidupan kita. Maka Allah setelah dia mencipta kita, sayangnya Allah kepada kita, diturunkan Al-Quran. Dan Allah bukan saja diturunkan Al-Quran, Allah buat apa? Allah ajarkan kepada kita Al-Quran. Kita lihat surah ke berapa? Surah ke berapa memberitahu bahawa Allah mengajarkan kepada kita Al-Quran. Kita lihat surah ke-55, surah Ar-Rahman, ayat pertama dan ayat yang kedua. Tiga. Pada muka surat 531. Muka surat 531. Surah Ar-Rahman, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Surat 531. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Terjemahan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang pertama, Tuhan yang Maha Pemurah. Yang kedua, dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Baik. Bagaimana cara Allah mengajarkan kepada kita Al-Quran? Dengan cara Allah mengutuskan kepada kita seorang Nabi, seorang Rasul. Kita lihat surah ketiga, ayat 164. Surah 3 ayat 164 pada muka surat 71. Muka surat 71. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 164. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu Billahi billahi minasyaitonir rajim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Faham Ustaz? Kuman. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmatnya kepada orang yang beriman. Setelah dia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul daripada golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakni kandungan Al-Quran yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya dan membersihkan mereka daripada hakikat yang sesat serta mengajar mereka kitab Al-Quran dan hikmah, yakni pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat, walaupun mereka sebelum kedatangannya Nabi Muhammad itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Baik. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Quran? Dan Al-Quran ini dia adalah Tunjuk. satu mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Kenapa Allah bagi mukjizat Al-Quran dekat Nabi? Kenapa Allah tak bagi mukjizat yang kekal, mukjizat yang lain? Kenapa Allah bagi Al-Quran? Dia Nabi terakhir Ustaz. Tak ada panduan lain tu dah bagi dekat Yahudi, Nasrani. Tinggal lagi untuk itu semua tak lengkap. So, Nabi ni oleh kerana dia Nabi terakhir, Allah bagi yang lengkap. Saya agak macam tu lah. Agak pula. Kenapa Allah bagi kepada Nabi SAW Al-Quran? Kerana mukjizat. Al-Quran dia makan mukjizat. Mukjizat dalam bahasa Arab dia ajaza, maksud dia lemah. Jadi kedatangan Al-Quran adalah untuk melemahkan orang-orang yang dia menentang Allah. Dia tak percaya kepada Nabi SAW. Dan Allah datangkan Al-Quran ini sebagai mukjizat kerana ketika itu bangsa Arab, kira kalau kita katakan tengah trend lah ataupun yang viral ketika itu adalah syair-syair yang menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Jadi Allah turunkan mukjizat sesuai dengan keadaan zaman ketika itu. Bagaimana Nabi Musa AS, Allah beri dia bertongkat, yang tongkat itu bertukar menjadi ular. Sebab apa? Mukjizat tu. Kenapa mukjizat tu Allah bagi? Tunjukkan. Sebab sesuai waktu tu yang paling famous waktu tu pasal siapa? Tukang sihir. Tukang sihir waktu tu yang famous, jadi Allah bagi sesuai dengan zaman itu. Nabi Isa AS. Nabi Isa antara kelebihan mukjizat dia adalah apa? Dia boleh menyembuhkan penyakit sopak, bahkan sampai dia boleh menghidupkan orang yang mati. Kenapa Allah bagi dia mukjizat yang sebegitu? Kerana ketika zaman Nabi Isa AS, waktu tu, kalau kita nak mudahkan bahasanya ialah waktu tu waktu tu yang tengah famous waktu tu adalah mengenai bidang kedoktoran. Jadi Allah bagi mukjizat yang sesuai dengan zaman Nabi Isa AS. Dan Nabi Muhammad SAW Allah berikan Al-Quran kerana ketika itu bahasa ini adalah satu ketinggian, satu kemahiran yang sangat dipandang yang tinggi dalam masyarakat. Maka Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Sebab tu dalam Al-Quran kita pernah baca ayat apa? Fa'tu bi suratin min mithli. Kita pernah baca kan? Kalau kamu tak percaya, maka datangkanlah satu surah. Tak boleh datangkan satu ayat. Kenapa Allah suruh, Allah cabar macam tu? Sebab memang waktu tu mereka semua pakar bahasa. Jadi Allah suruh kalau pakar sangat, cuba datangkan satu ayat yang boleh menandingi ayat Al-Quran. Dan ternyata waktu itu tidak ada yang boleh menandingi ayat Al-Quran. Bahkan pada suatu hari ada seorang yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Kita mesti pernah dengar nama Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa Al-Walid bin Al-Mughirah? Al-Walid bin Al-Mughirah adalah orang yang antara orang yang kuat memusuhi Nabi SAW. Dan apa kepakaran dia? Dia seorang pakar bahasa.
Kira dia penyair yang paling hebat waktu tu. Dekat Mekah dia top 1, nombor 1 penyair waktu tu. Nama dia Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ni dia ada seorang anak. Apa nama anak dia? Nama anak Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia ada seorang Khalid Al-Walid dah tak? dia ada anak nama dia Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid tu anak kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ni dia orang kaya dan dia mempunyai kehebatan bahasa sastera yang tinggi. Maka pada satu hari Al-Walid bin Al-Mughirah setelah disuruh oleh kaum dia pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menceritakan pada satu hari Al-Walid bin Al-Mughirah pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW membacakan kepada dia Al-Quran. Nabi membaca kepada dia Al-Quran. Maka setelah dia dengar Al-Quran lalu dia pulang. Dia dengar sekejap, lepas tu dia balik kepada dia punya kaum dia. Datang kepada dia, sampai kepada dia berita. Berita itu sampai kepada Abu Jahal. Abu Jahal dengar yang Al-Walid bin Mughirah pergi jumpa Nabi SAW. Maka dia pun pergi jumpa Al-Walid. Dia kata, Al-Walid, sekarang ni aku punya kaum, kita semua ni tengah kumpul duit. Tengah kumpul duit nak bagi dekat engkau. Al-Walid tanya, kenapa engkau nak bagi dekat aku? Abu Jahal kata, sebab kami semua dengar engkau berjumpa dengan Muhammad untuk engkau nak melawan, nak mempertahankan agama nenek moyang kita. Maka Abu Jahal kata, engkau bagi tahulah sekarang dekat kita orang ni, adakah betul apa yang Muhammad bawa itu tak benar, ataupun kau tolonglah tolak apa yang Muhammad itu bawa. Maka Al-Walid bin Mughirah kata apa? Dia kata, wahai Abu Jahal, bukankah engkau dan Quraisy semuanya tahu bahawa aku ni adalah orang kaya? Dan kamu semua tahu bahawa aku inilah yang paling terror sekali syair. Kamu semua tahu. Tetapi ketika engkau nak aku cakap apa lagi tentang Muhammad? Engkau nak aku cakap apa tentang Muhammad? Demi Allah. Oh, bergema pula suara. Kata, Al-Walid bin Mughirah kata, demi Allah, inna liqawlihi alladhi yaqulu halawah wa inna alaihi la talawah wa innahu lamusmirun a'la. Sesungguhnya Al-Quran itu pada perkataan dia itu adalah halawah, ada kemanisan. Wa inna alaihi la talawah. Sesungguhnya kalau kau mendengar tu kau akan mendapatkan satu kenikmatan. Engkau akan mendapatkan satu kenikmatan. Apa yang Muhammad ucapkan itu bukan sihir. Bukan sihir. Dia mempunyai satu kenikmatan yang tinggi. Bahagian atasnya umpama buah dan pangkal pokoknya adalah subur. Perkataannya begitu tinggi dan tidak ada siapa yang boleh nak menandinginya. Maka Al-Walid bin Mughirah kata dia pun tak boleh nak buat apa sebab memang apa yang Muhammad baca tu memang mempunyai bahasa yang sangat tinggi. Dan aku ini orang yang paling terkenal sekali syair dalam kalangan kami pun terpesona dengan apa yang dibacakan oleh Muhammad itu. Maka Abu Jahal kata, apa yang kita nak buat sekarang ni? Apa yang kita nak buat? Maka Al-Walid kata, lepas dia fikir, dia kata, engkau katalah bahawa ini adalah sihir. Ini adalah sihir. Maka itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qiyamah. Allah kisahkan mengenai Al-Walid bin Mughirah, disuruh kata bahawa ini adalah sihir. Sikit saja lagi dia nak dapat hidayah. Tetapi kesombongan diri dia menghalang diri dia sendiri daripada untuk mendapat hidayah. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang pakar sastra, pakar bahasa, ketika itu pun mengakui ketinggian bahasa Al-Quran. Maka ada kadang-kadang timbul persoalan. Kenapa Allah turunkan Al-Quran ni dalam bahasa Arab? Kan? Kenapa tak turunkan dalam bahasa lain? Kenapa Allah turunkan dalam bahasa Arab? Ini soalan saya tanyalah. Kenapa Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab?
Biasa-biasanya kenapa Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab? Kenapa bukan dalam bahasa Satu daripadanya Nabi ya orang Arab. Nabi orang Arab? Boleh. Jawapan betul. Boleh berikan dalil. Macam kuat lah. Dekat sirah Nabi dah lahir. Sebab apa yang kita cakap kena ada fakta. Kita kena cakap berdasarkan fakta. Kita tak Ustaz, saya dah share screen. Baik. Baik, kita lihat surah 41 ayat 44. Surah 41 ayat 44. Muka surat. Kejap. Saya pun tengah nak buka. Muka surat 481. Muka surat 481. Surah Fussilat, surah ke-41 ayat 44. Muka surat 481. 481. 481. Baik, kita nak baca bahagian pertama sahaja ayat ni. Ayat yang panjang kita nak baca bahagian yang pertama sahaja. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Walau ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan laqalu laula ayatuh. A'jamiyyun wa 'arabi. Arabiyyan wa arabi. Qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifaa. Qul huwa lilladzina Amanu hudan wa shifaa. Baik, terjemahan. Kalaulah Al-Quran itu kami jadikan bacaan dalam bahasa asing, tentulah mereka akan berkata, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya dalam bahasa yang kami faham? Betutkah kitab itu berbahasa asing sedangkan Rasul yang bawanya berbangsa Arab? Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu menjadi cahaya petunjuk serta penawar bagi orang-orang yang beriman. Baik, maka tak patutlah Rasul yang diutus dalam kalangan, maksud dia Rasul diutus orang Arab, Quran turun dalam bahasa lain, tak kena lah kan. Rasul yang diutus dalam bahasa orang Arab, bangsa Arab, maka Al-Quran pun kenalah turun dalam bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Arab mempunyai ketinggian bahasa. Maksud dia dari segi perkataan, bilangan perkataan bahasa Arab jauh meninggalkan bahasa-bahasa yang lain dalam dunia ni. Sehingga kan orang Arab sendiri pun kena belajar Arab. Bahasa Arab Al-Quran. Kena belajar. Sebab tak semuanya mereka faham. Kerana macam kita lah kena belajar sajak pun, kita boleh baca sajak tu kan, tapi setakat boleh baca lah. Nak suruh cerita apa dalam tu pun kadang kita tak tahu. Kadang ada perkataan yang kita tak pernah dengar pun. Sama juga dengan Arab, mereka pun kena belajar bahasa Al-Quran itu. Baik. Dalam berapa tahun, mungkin juga beberapa puluh tahun, Allah telah merezekikan kita dapat membaca Al-Quran ini. Maka bagaimana kita ketika membaca Al-Quran? Bagaimana kita ketika membaca Al-Quran? Sedangkan dalam satu ayat Allah mengisahkan mengenai bacaan Al-Quran orang yang beriman. Iaitu apabila dia baca, timbul dalam diri dia apa? Rasa takut. Timbul dalam diri rasa takut. Kita lihat surah ke-39 ayat 23. Lihat kejap, surah Al-Mujadalah. Surah 39 ayat 23 pada muka surat 461. Muka surat 461 surah Az-Zumar. Surah ke-39 ayat 23.
Baik, Allah berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد. Terjemahan. Ayat 23. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan iaitu kitab suci Al-Quran yang sama isi kandungannya antara satu dengan yang lain, yang berulang-ulang keterangannya dengan pelbagai cara, yang menjadi gemetar kulit badan orang yang takut kepada Tuhan mereka. Kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang hati mereka sewaktu ingat kepada Allah. Kitab suci itulah hidayah Allah. Allah memberi hidayah melalui Al-Quran itu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ingatlah, sesiapa yang disesatkan Allah disebabkan pilihannya yang salah, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi hidayah kepada. Maka adakah bacaan Quran kita selama beberapa tahun ini menimbulkan rasa takut kita kepada Allah SWT? Adakah bacaan Quran kita telah membuatkan kita rasa takut? Jika apabila kita baca Quran timbul rasa takut, maka itulah bacaan Al-Quran orang yang beriman. Yang bacaan itu memberi kesan kepada diri dia. Tetapi jika kita telah khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, setiap kali Ramadan kita khatam, tetapi tidak memberi apa-apa kesan pada diri kita. Kita khatam kali pertama sama dengan kita khatam kali kedua. Khatam kali kedua sama dengan khatam kali yang ketiga. Sama, tidak ada apa-apa yang berubah pada diri kita. Maka ada sesuatu yang tidak kena dengan bacaan kita itu. Bukan pada ayat Al-Quran, tetapi kepada orang yang membaca ayat Al-Quran itu. Kerana sepatutnya ayat Al-Quran itu menimbulkan rasa takut dalam diri seorang mukmin yang sebenar. Baik. Jadi di manakah perkara yang kita terlepas pandang? Maka untuk kita secara umumnya antara perkara yang mungkin kita terlepas pandang ialah pada pemahaman terhadap ayat itu. Pemahaman terhadap ayat itu. Allah telah menetapkan dalam hidup kita ini beberapa perkara. Bahkan semua perkara dalam hidup kita. Maaf. Antara yang terbesar ialah Allah telah menetapkan bahawa kita ini lahir sebagai seorang Muslim. Yang kedua, Allah telah menetapkan bahawa kita ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang paling mulia. Allah boleh jadikan kita umat Nabi yang terdahulu. Tapi tak. Allah pilih saya, Allah pilih tuan-tuan dan perempuan semua untuk menjadi umat Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Itu Allah telah tetapkan. Allah telah tetapkan kepada kita turunnya Al-Quran kepada kita sebagai panduan. Dan Allah telah menetapkan bahawa Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab. Itu perkara yang besar yang telah Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Maka apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan?
Belajar bahasa Arab lah. Kita kena Faham, Kita kena- baca dah faham. Tak Dah faham. Al-Quran ini kan kita wajib amalkan, betul tak? Semua setuju tak dengan saya? Al-Quran ni kita wajib amalkan. Ya, betul. Manual kehidupan kena tahulah kan. Ya. Ha. Semua setuju bahawa Al-Quran ni kita wajib amalkan. Jadi kalau kita nak amal, kita kena buat apa? Tak faham. Faham? Kita kena faham. Kita faham apa? Kita kena faham apa yang Kita baca. kita baca. Kalau kita baca tapi tak faham, maka tak mungkin kita boleh nak amal. Maka kita nak sampai kepada tujuan, kita nak amalkan Al-Quran itu, kita kena faham apa yang kita baca. In order kita nak faham apa yang kita baca, maka kita kena lalu satu jalan yang telah Allah tetapkan ini. Iaitu Allah telah menetapkan bahawa Al-Quran ini turunnya di dalam bahasa Bahasa Arab. Arab. Kita lihat surah yang ke-41 ayat yang ke-3. Surah 41 ayat yang ke-3 pada muka surat 477. Yang wajib belajar bahasa Arab tu Ustaz. Muka surat 477. Surah Fussilat, surah ke-41 ayat yang ke-3. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu أعوذ billahi بالله من الشيطان الرجيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Abun fusilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Terjemahan. Sebuah kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu, iaitu bacaan Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab bagi kaum yang mahu mengetahui kandungannya. Baik. Saya tak payah bagi dalil lah Al-Quran ni dalam bahasa Arab. Sebab kalau kita tak baca Quran, kita tak tengok dalil pun kita tahu dah jelas Al-Quran ni memang dalam bahasa Arab. Cuma saya nak kita lihat pada penghujung ayat tu. Allah sebut apa? Liqaumin ya'lamun. Ya'lamun. Bagi kaum yang apa? Mahu mengetahui. Bagi kaum yang dia mahu mengetahui. Ya'lamun itu dia berasal, asal perkataan dia daripada apa? Alim. 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 Atau yang biasa kita dengar adalah ilmu. Ilmu. Maka ia ada kaitan dengan ilmu. Maka Allah kata kalau kamu nak tahu Al-Quran yang aku telah turunkan secara terperinci dalam bahasa Arab ini, maka kamu kenalah belajar sampailah kamu tahu. So kata liqaumi ya'lamu, bagi kaum yang dia nak tahu. Jadi nak tahu, nak ada ilmu kena belajar. Nak kena belajar untuk apa? Untuk tahu apa yang Al-Quran ni cerita. Kena belajar. Begitu juga yang Allah sebut dalam surah ke-12. Surah 12 ayat yang kedua. Surah 12, saya tak perlu sebutlah surah apa, semua yang tahu surah 12. Surah Yusuf. Surah Yusuf ayat yang kedua pada muka surat 235. Muka surat 235, surah Yusuf. Surah ke-12 ayat yang kedua. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. إنا أنزلنا عربيا لعلكم تعقلون. Baik, terjemahan. Sesungguhnya kami menurunkan kitab itu sebagai Al-Quran yang dibaca dengan bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Baik. Liqaumin ya'qilun. Bagi kaum yang dia berakal. Dan semua kita Allah Ta'ala kurniakan akal. Maka Allah nak beritahu bahasa Arab ini dia menajamkan akal manusia. Dia menajamkan akal manusia kerana hebatnya bahasanya tu dia menajamkan akal fikiran manusia.
Tetapi nak sampai kepada liqaumin ya'qilun, dia kena lalu kepada liqaumin ya'lamun tadi. Dia kena mula dengan nak belajar dulu. Dia kena lalu proses ilmu tu dulu. Kemudian barulah Al-Quran ini akan menajam akal kita sampai jadi liqaumin ya'qilun. Kilun. Baik. Bahasa Arab Allah pilih untuk Al-Quran ini kerana bahasa Arab ini adalah bahasa yang kaya. Bahasa yang sangat kaya. Baik. Kita nak lihat mungkin 1-2 contoh dalam baki masa yang kita ada ini. Saya nak kita lihat pada surah ke-49 ayat yang ke-9. Surah 49 ayat yang ke-9. Boleh buka dulu sementara saya nak share screen. Surah 49 ayat ke-9 surah Al-Hujurat. Baik, kita baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dapat ke? Surat 516. Surat 516. Oh, okey. Surat 516 surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-9. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين. Terjemahan. Jika dua pihak daripada orang yang beriman berperang, maka damaikanlah antara kedua-duanya. Tetapi jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka perangilah puak yang zalim itu sehingga dia kembali mematuhi perintah Allah. Jika dia kembali patuh, maka damaikanlah antara kedua-duanya dengan adil, yakni menurut hukum Allah. Serta berlaku adillah dalam segala perkara. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil. Baik, saya nak kita lihat pada perkataan, nampak saya tulis kat skrin. Tak tulis lagi? Tak nampak Ustaz. Tak tulis. Skrin nampak lah. Skrin nampak. Sekejap lagi akan muncul. Okay, nampak. Masalah teknikal. Kat belah saya nampak dah. Tak keluar lagi Ustaz. Oh ya. Okay, saya nak kita lihat pada hujung ayat tu. Sementara tunggu skrin ni keluar tulisan dia. Perkataan bil adli wa aqsitu. Perkataan bil adli wa aqsitu. Adil. Baik. Al-adl maksud dia apa? Dengan Maksud adil. perkataan tu. Adil. 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 Aqsitu maksud dia apa? Adil juga. Maksud dia adil. Adil tak? So adil-adil. Maksudnya adalah adil. Soalan saya, ada nampak kat skrin dah? Belum lagi? Tak ada. Tak ada. Ada yang Ustaz tak tekan tak? Baik. Sekejap saya share lagi sekali. Timbul.
sementara saya share ni, soalan saya, kenapa Allah gunakan al-adil, maksud dia adil, aqsitu maksudnya adil juga. Kenapa Allah tak guna dua-dua perkataan ni bil adli wa a'dilu? Sedangkan dua-dua maksud dia adil juga. Dah keluar dah Ustaz. Dah keluar. Okey. Kenapa Allah gunakan perkataan yang berbeza sedangkan maksud dia adalah sama? Berlaku adil. Taukid Ustaz. Adakah ini konsep trivago? Harga berbeza, bilik yang sama. Ini makna dia adil tapi perkataan berbeza. Kenapa Allah gunakan perkataan berbeza? Kenapa Allah tak gunakan perkataan yang sama saja? Baik. Kekurangannya, bukan kekurangan, kelebihannya pada mana? Kelebihannya adalah pada bahasa Arab. Al-adil ni rasa saya dia spesifik lah Ustaz. Dia spesifik kepada? Adil. Dia spesifik kepada mana? Sifat. Dia spesifik kepada sifat. Perlakuan Baik. dia. Aksi itu Agak-agak lah Ustaz, tak tahulah. Aksi itu perbuatan. Sifat Allah yang adil. Arahan. Adil, arahan. itu kepada Berlaku perbuatan. adil lah. Boleh saya tahu siapa yang memberikan jawapan ini? Saya Muhammad Noh. Saya scroll sekejap. Haji Muhammad Noh. Masya Allah. Saya nak bagi hadiah pun saya tak ada hadiah. Haji Muhammad Noh. Okey, tak nampak muka. Okey, baik. Baik. Al-adil dan aqsitu. Dalam bahasa Melayu kita mempunyai makna yang sama, adil. Tapi dalam bahasa Arab dia menunjukkan dua perkara yang berbeza. Sebab tu Allah gunakan dalam ayat yang sama. Kerana adil dan al-adil dan aqsitu dia membawa maksud yang berbeza. Banyak ayat dalam Quran Allah gunakan pada satu ayat tapi dua-dua ada. Antaranya pada surah An-Nisa tentang kahwin tu, kan Allah cerita fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu. Allah guna mula-mula tuqsitu lepas tu ta'dilu. Ayat yang sama. Baik. Secara ringkasnya al-adil menunjuk kepada sifat, aqsitu menunjuk kepada perbuatan. Mudhari' kan Ustaz? Mudhari' Aqsitu adalah fi'il madhi. Dia adalah fi'il amr. Okey. Fi'il amr. Okey. Dan pada penghujung ayat Allah sebut innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah sayang, Allah cinta kepada orang yang dia berlaku adil. Allah sayang kan? Allah begitu Allah sayang. Maka kalau Allah sebut, kalau Allah sayang orang tu, maka tempat dia di mana? Kalau Allah sayang orang tu, Allah akan tempatkan dia di mana? Di syurga kan? Di syurga. Kita baik. Perkataan aqsitu dan perkataan muqsitin. Saya tuliskan. Baik, perkataan aqsitu dia asal perkataan dia apa? Saya bagi tahulah sebab kita belum mula belajar, tapi mungkin yang dah belajar boleh bagi tahu apakah asal perkataan aqsitu tu? Huruf asal dia. Qaf sin ta. Dia berasal pada qaf sin ta. Waktu muqsitin pun asal dia adalah qaf sin ta. Asal perkataan dia adalah qaf sin dan juga ta untuk aqsitu dan juga muqsitin yang bermaksud adil. Maka Allah bagi tahu Allah sayang, Allah cinta kepada orang yang dia berlaku adil ni. Maka kita semua setuju bahawa orang yang dia muqsit, dia berlaku adil, Allah akan tempatkan dia di syurga. Baik, kita lihat surah ke-72 ayat ke-14 dan juga ayat ke-15. Pada muka surat 573. Muka surat 573. Kita tengok ayat 15. Muka surat 573 surah Al-Jin, surah ke-72 ayat ke-15. Baik, Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. Jangan tengok terjemahan dulu. Tengok pada skrin dulu. Allah kata wa ammal qasitun. Qasitun root word dia apa? Asal perkataan dia apa? Sin dan juga to. Okey. Minta Jaya tolong baca terjemahan. Ayat 15. Adapun orang yang menyeleweng daripada jalan yang benar, maka mereka akan menjadi bahan bakaran bagi neraka jahanam. Baik. Jadi Allah kata Allah sayang orang yang muqsitin ni. Sekarang Allah kata dia akan menjadi bahan bakar neraka jahanam pula. Kenapa? Kenapa Allah buat begitu kepada orang yang muqsit ni? Tak adil. Kenapa Allah buat begitu? Qasitun ni asal dia qasinta, sama dengan muqsitin. Jadi kenapa Allah buat begitu? Kepada orang yang dia berlaku adil. Tapi dalam terjemahan dia tulis tak adil dalam terjemahan. Tapi kalau kita tengok pada root word dia adalah root word yang sama. Qaf, sin dan juga Kenapa Allah buat begitu? Maka inilah antara kelebihan bahasa Arab. Kelebihan bahasa Arab. Ramai yang tak faham tu Ustaz. Baik. Baik, asal terjemah, asal perkataan dari Allah tu tulis bahasa merah pula. Nampak ke? Nampak. Saya tulis merah bukan saya marah tau. Sin tu dah terambil warna merah. Baik, root word tadi adalah qaf, sin dan juga ta. PL dia punya past tense dia qasato. Ini untuk tengok, tak faham tak apa. Tengok sahaja. Tak faham tak apa. Ni kita belum mula lagi. Baik, root word dia tadi qaf, sin, ta, qasato, yaqsitu. Baik. Sampai kepada dia punya noun, dia punya isim ataupun dia punya masdar, dia punya kata nama dia akan satu akan menjadi Qasat. qiston. Qiston. Satu lagi menjadi qaston dan juga usuton. Baik, qiston inilah yang bermaksud adil. Tapi bila jadi qaston, dia jadi tidak adil. Nampaklah. Dia jadi zalim. Dia jadi tidak lurus. Perbezaannya di mana? Perbezaannya pada baris qiston dan juga qaston. Kalau tengok pada dia punya past tense dan present tense dia sama. Tetapi pada dia punya noun dia tu pasif juga Ustaz. Satu pasif, satu pasif. Ya, qiston dan juga qaston. Maka sebab itu jadi berbeza. Ya wa ammal qasitun yang Allah masukkan dalam neraka jahanam itu jadi bahan bakar tu, dia adalah qaston. Dan orang yang innallaha yuhibbul muqsitin, yang Allah suka kita orang yang adil tu, dia adalah qiston. Maka itulah kelebihan bahasa Arab. Kita al-adil dan aqsitu, dua-dua terjemahan kita tulis berlaku adil ataupun adil. Tapi bahasa Arab dah menunjukkan beza. Dan dalam root word yang sama pun memberi dua makna yang berbeza, bahkan bertentangan. Satu adil dan satu lagi tak adil, berlaku zalim. Root word yang sama. Maka sebab itu Allah pilih Al-Quran ini diturunkan di dalam bahasa Arab. Maka kita kena akurlah bahawa memang bahasa Arab ini bahasa yang sangat hebat, yang sangat kaya, yang sangat luas. Dan sebab itu Allah memilih Al-Quran. Memang sangat tepatlah Allah pilih Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Baik, satu lagi last. Boleh saya share last satu lagi?
perkataan bahasa Melayu yang bermaksud datang. Baik, boleh share dengan saya dalam bahasa Arab apa dia? Rojaah. Rojaah. Ja'a. Dah. Ja'a. 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 Baik lagi. Ada. Hadir. Ata. Hadir ataupun Hadir. dia hadara. Hadar. Hadara. Ada lagi? Qadima. Oh, Qadima. Akbala. Ada lagi? Zara. Tak muat tulis sini. Saya tulis sini. Zara. Waroda. Waroda. Oroko. Banyak. Wafada. Waroda. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 perkataan ni dalam bahasa Melayu, jika diterjemahkan semuanya lebih kurang maksudnya apa? Datang. 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 Kita terjemah senang je, datang. Dalam Quran sebut ja'a, datang. Bila ata, datang. Hadara kita tahulah sebab bahasa kita. Kita akan guna apa? Hadir. Hadir. Jumpa Qadima, kita terjemah datang. Akbala, datang. Zara, Zara bahasa kita terjemah apa? Zara. Zara. Zara menziarahi. Ziarah. Ziarah. Ziarahi, ya. Toroko, kita terjemah datang. Wafada, datang. Waroda, datang. Semua pun kita terjemah dengan datang. Sedangkan penggunaan dalam Al-Quran dan juga penggunaan dalam bahasa Arab semuanya ada makna yang berbeza. Yang berbeza. Ja'a. Ja'a kita boleh katalah maksud dia datang. Kita ambil secara umum, datang. Kan? Atau orang Arab guna datang tapi dari tempat yang dekat. Datang dari tempat yang dekat. Hadara, Arab guna untuk datang tapi datang untuk Majlis. Jaga undangan. diri kita. Qadima, Arab guna datang tapi datang daripada tempat yang Jauh. jauh. Akbala, datang tapi dia datang dengan Harapan. harapan. Oh. Zara, dia datang tapi dia datang dengan tujuan Ziarah. ziarah. Melawat. Melawat. Toroko, dia datang tapi dia datang pada waktu malam. Wafada, dia datang tapi dia datang secara perkumpulan. Perkumpulan, bukan datang seorang-seorang. Waroda, dia datang tapi dia datang dengan membawa bekal ataupun bekalan. Dalam bahasa Melayu semuanya yang digunakan sama, datang. Tapi dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, semua itu memberi makna yang berbeza. Maka sebab itu sangat menarik kalau kita mempelajari bahasa Arab. Tapi kita nak kecilkan skop kita. Kita bukan nak belajar bahasa Arab untuk kita nak bersembang, kita nak berkomunikasi. Tapi untuk kita punya kelas ini, kita nak fokus kepada apa yang perkataan yang ada dalam Al-Quran. Perkataan yang ada dalam Al-Quran. Maka dalam pembelajaran kita insya-Allah yang pertamanya kelas kita akan datang, yang kita akan mula, ini perkara yang akan kita tekankan. Yang pertama, kita akan bermula daripada zero. Kita mula daripada kosong, daripada asas. Memang daripada basic habislah kita akan mula. Kita akan mula balik daripada nak kenal apa. Kalau mula kita kenal apa, kita nak kenal kata nama, kita nak kenal isim, kita nak kenal fi'il, kita nak kenal harf. Kita nak kenal kata nama, kita nak kenal kata kerja, dan kita nak kenal huruf. Tapi kita nak belajar tu, kita nak kenal itu ada tujuan. Kenapa kita nak kena tahu isim? Apa fungsi kita nak tahu fi'il tu?
apa fungsi kita nak tahu harf? Apa Ya. kesan bila kita tahu isim fi'il harf tu, apa kesan dia ketika kita nak tadabbur? Kita nak fokus kepada tu. Kita tak nak fokus kepada untuk bercakap ataupun berkomunikasi. Sebab kalau kita ada sekarang boleh bersembang pun, boleh berkomunikasi pun, kita nak bercakap pun dah tak boleh nak bercakap. Nak bercakap dekat mana kan? Tak ada orang Arab yang kita nak bersembang. Tapi kita bersembang dengan Allah, banyak tak setiap hari kita bersembang? Banyak, kan? Ya. Setiap kali kita solat tu Allah kata apa? Inna ahadakum idza qama yusalli innama yunaji rabbah. Sesungguhnya setiap orang itu apabila dia bangun berdiri untuk solat, maka dia sedang nak bermunajat. Bermunajat tu apa? An-najwa. Yang masuk kelas kita punya tadabbur surah Mujadalah, kita tahu an-najwa maksud dia apa? Berbisik. Kita berbisik-bisik. Kita nak bersembang secara rahsia. Maka setiap orang ketika dia berdiri untuk solat, dia sedang nak berbisik-bisik, bersembang secara rahsia dengan Allah. Secara private, personal. Maka Nabi kata, hendaklah kamu perhatikan bagaimana cara kamu bersembang dengan Allah. Maka kita berkomunikasi dengan Allah lebih kerap daripada kita nak berkomunikasi dengan orang Arab. Maka sangat baik, bahkan jauh lebih baik untuk kita fokus kepada bahasa ataupun perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Maka pembelajaran kita akan mula daripada kosong, kita akan mula daripada asas, kita akan pergi secara slow dan kita akan banyak kali ulang-ulang. Kerana tidak ada dalam untuk belajar satu perkara, untuk kita dapatkan satu perkara itu, tidak ada jalannya kecuali dengan kita banyak mengulang. Kasratu at-tikrar. Dengan banyak mengulang, kita akan dapat ingat dan kita boleh nak menguasai perkara itu dengan lebih baik. Sebab saya harap kalau boleh, kita betul-betul curahkan kita punya sepenuh tenaga, fokus, perhatian kita pada kelas kita. Dan kita tak perlu lagi dah habis kelas ni nanti, kita nak kena, lepas dah habis dengan saya setahun 2 tahun tu nak pergi lagi belajar bahasa Arab sebab nak tak habis lagi kan, sambung lagi kan, lupa lagi kan. Jadi kita akan sentiasa habis kelas bahasa Arab satu, pergi lagi kelas bahasa Arab yang kedua sebab lupa, sebab tak dapat. So kita akan pergi secara perlahan dan kita akan selalu ulang-ulang supaya kita semua ingat apa yang kita belajar. Ya. Yang kedua, kita akan lihat pada terjemahan perkata tu. Kita nak kuasai terjemahan perkata tu. Yang wajibnya adalah kita nak kuasai terjemahan setiap kata di dalam surah Al-Fatihah. Itu yang wajib. Harapan saya lah, kita nak tekankan dalam kelas kita, wajib kita hafal setiap perkataan dalam Quran tu. Kita nak terjemah perkata. Perkataan dalam Quran tak banyak. Banyaklah. Tapi yang tak banyaknya apa? Sebab apa? Sebab perkataan dia adalah perkataan yang berulang. Dia lebih kurang ada 1,700 perkataan sahaja yang tidak berulang. Tak banyak, 1,700 saja. Dan orang isteri saya, saya pernah sebutkan isteri saya waktu tengah belajar, waktu dia belajar di Jordan dulu, dia ambil bahasa Arab, sastra Arab. Dia punya classmate dia ramai daripada Cina. Mereka semua sampai sana boleh cakap Arab dah. Sebab apa? Sebab sebelum dia orang sampai ke Jordan tu, dia orang dah hafal dah kamus. Satu kamus tu dia hafal. So bila dia sampai Jordan, dia cuma nak memahirkan cara nak bercakap, dia nak tahu selok-belok tata bahasa, macam mana nak bercakap, nak susun ayat dan sebagainya, itu je. Tapi vocab dia dah ada. Sebab dia dah hafal kamus tu. Maka kita pun nak hafal kita punya kamus. Tapi kamus kita apa? Kita nak guna ni kamus kita. Kamus saya warna biru lah. Kamus mungkin tuan-tuan dan perempuan warna lain lah. Saya punya kamus warna biru. Yang lain mungkin warna dia lain lah. Tapi isi dia semua sama. Isi kamus kita semua sama. Jadi kita nak gunakan kita punya Al-Quran, terjemahan itu, kita nak kuasai setiap terjemahan perkata. Kenapa dia penting? Kerana dia nanti akan membantu kita dalam nak faham ayat tu. Kan? Macam tadi kita nak faham mengenai perkataan qasata tadi. Sinta, dia sama. Tapi bila kita fokus pada perkataan itu sahaja, kita akan boleh nampak, kenapa ni maksudnya berbeza dengan yang ni. Kenapa yang ni dia lain. Makna dia sama dalam bahasa Melayu tapi perkataan dia lain. Kenapa Allah guna? Maka bila kita lihat pada setiap perkataan akan timbul banyak tanda tanya. Benda tu baru.
Bila timbul banyak tanda tanya, kita akan lebih nak kaji lebih mendalam. Maka itu dua perkara yang akan kita terapkan dalam kelas kita. Kita akan mula daripada asas, kosong balik. Kita akan bergerak secara perlahan-lahan. Kita akan selalu ulang-ulang. Yang kedua, kita akan lihat kita nak kuasai terjemahan perkata. Wajibnya adalah pada surah Al-Fatihah dan kita akan pergi pada surah Al-Baqarah dan seterusnya. Saya harapkan mungkin setiap kali kelas kita akan dapat satu ayat. Kita akan nanti saya akan berikan dulu apa benda, kita akan belajar dulu, lepas tu kita akan pergi lihat pada terjemahan itu. InsyaAllah. Baik. Ya, secara umum begitu perjalanan kelas kita nanti, insyaAllah. Mungkin ada perbezaan, mungkin ada sama dengan kelas-kelas yang tuan-tuan dan perempuan pernah pergi sebelum ini. Tapi apa pun, saya harap kita semua dapat memberi kesungguhan kita dalam nak belajar bahasa Arab Al-Quran ini. Kerana apa? Kerana dalam kaedah usul fiqh ada kata ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kan? Apa yang satu perkara wajib tu tak sempurna kecuali dengannya, maka nya itu adalah wajib. Boleh faham tak? Mudahnya kan? Hukum kita apa? Nak ambil wuduk, hukum dia apa? Ambil wuduk, hukum dia sunat. Solat fardu, hukum dia wajib. Kita nak solat fardu, nak solat maghrib, sah tak kalau tak ada wuduk? Tak sah. Maka ambil wuduk untuk solat maghrib adalah wajib ketika itu. Sedangkan hukum asal dia adalah sunat. Tapi sebabkan perkara wajib iaitu solat maghrib tu tak boleh dilakukan kecuali dengan wuduk, maka ketika itu wuduk, mengambil wuduk menjadi wajib. Maka begitu juga bahasa Arab. Kita faham nak kena amalkan Al-Quran ini wajib ataupun tidak? Wajib. Maka kita nak amalkan Al-Quran ini wajib, perantaraannya adalah bahasa Arab. Maka hukum mempelajari bahasa Arab yang pada asalnya adalah harus itu telah bertukar menjadi wajib ketika mana kita nak faham Al-Quran. Tapi kalau kita nak berkomunikasi, nak bersembang dengan Arab, maka hukum belajar bahasa Arab tetap kekal harus, tak wajib. Hukum belajar bahasa Arab untuk bersembang, hukum dia harus. Tapi hukum belajar bahasa Arab untuk faham Al-Quran, maka hukumnya adalah wajib. Kerana apa? Kerana tanpa penguasaan bahasa Arab itu, kita tak boleh nak faham Al-Quran. Baik. Maka wallahu alam, itu saja saya dapat kongsikan pada malam ini. Saya buka mungkin sekejap kalau ada soalan, kalau ada pertanyaan apa-apa. Ustaz, kamus tu kan kalau boleh kita standard, mana boleh dapat kamus macam Ustaz tu? Kamus tu Al-Quran. Kamu saya ni sebab masa rujuk nanti kita perlu buat standard, semua orang boleh tengok surat yang sama kan. Yang pertamanya, kamus utama kita adalah Al-Quran. Oh ya Allah Ustaz. Kita punya kamus utama kita adalah Al-Quran. Al-Quran yang ada terjemahan. Al-Quran yang ada terjemahan. Tak ada terjemahan pun tak apa. Okay. InsyaAllah kita akan sama-sama nanti sampai, saya harap dan saya doakan kita semua boleh sampai satu tahap kita baca Al-Quran itu, kita boleh baca sampai kita tengok terjemahan, kita boleh tahu makna ayat itu. Paling kalau bukan sebiji-sebiji perkataan tu, kita boleh tahu secara umum dah ayat itu cerita tentang apa. Saya mengharapkan begitu harapan saya ketika mula Haji Nuria, Haji Yahya nak minta saya nak buka kelas bahasa Arab ini. Saya punya harapan itu. Saya harapkan setiap daripada kita nanti boleh baca Quran dan kita boleh tahu makna ayat itu secara umum. InsyaAllah. Mari kita akan gunakan Al-Quran. Ada terjemahan boleh, tak ada terjemahan pun tak apa, tidak ada masalah. Kita tak duduk kepada terjemahan nanti. Kita akan lihat pada setiap perkataan itu. Yang kedua, nanti kalau perlu saya akan berikan nanti kamus. Kamus lain saya akan berikanlah nanti jika itu perlu.
InsyaAllah. Dari kamus. Saya bagi dalam bentuk PDF je. Kalau nak beli physical punya kamus, saya kena confirmkan masih ada lagi ataupun tidak. Kamus saya tu waktu saya belajar lebih kurang tebal ni lah. Hampir kurang sikit lah daripada sejengkal. Tapi kamus itu sangat-sangat baik dan sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Sebab memang dalam belajar bahasa Arab, dia akan ada sampai beberapa waktu yang dalam tu dia akan sebut rujuk kamus. Memang waktu tu kita kena tengok kamus base apa. Kita akan sampai nanti insya-Allah. InsyaAllah. Ada sesiapa nak bertanya soal lagi dengan Ustaz sebelum kita tamatkan sesi kita malam ni? Malam ni mukadimah aja. Iyalah. Ini mukadimah. Ya. Sikitlah sebelum kita mulakan, mudah-mudahan kita rasa ada tujuan kita nak belajar Quran ni sebab apa. Kita baca Quran dapat pahala kan? Dapat pahala. Tapi kita belajar bahasa Arab untuk faham Quran, ia juga dikira ibadah. Tak sia-sia kelas yang kita nak buat ni. Kalau tujuan kita adalah untuk faham Quran, bukan tujuan untuk nak bersembang. Itu baik kalau kita dapat faham clear tentang perkara kenapa kita nak belajar bahasa Arab ni. Kalau kita betul-betul nak faham Quran, maka ia akan menjadi satu ibadah. Setiap saat kita berada dalam kelas, kita sama-sama perah kepala otak kita ni untuk faham kaedah macam mana nak bagi faham Quran itu. Setiap saat itu Allah akan berikan pahala insya-Allah. Baik, kalau tidak ada soalan, saya nak tutup dengan satu ayat. Kita buka surah yang kedua, ayat 78. Surah yang kedua, ayat 78 pada muka surat 12. Muka surat 12. Muka surat 12, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat ke-78. Muka surat 12. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Dan antara mereka, yakni orang Yahudi, itu pula ada orang yang buta huruf, yakni orang awam, yang tidak mengetahui akan isi kitab Taurat, kecuali penerangan dusta yang mereka dengar daripada ketua-ketua mereka, dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja. Baik. Konteks saya nak sebutkan dan sebahagian daripada orang-orang Yahudi itu tidak mengetahui mengenai kitab mereka, kitab Taurat. Illa amani. Maka konteks ayat ini menceritakan mengenai kaum Yahudi. Tapi dalam tafsir itu, dalam kita nak mengambil pengajaran, kita menggunakan kaedah di dalam ulumul Quran dalam tafsir, iaitu apa? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu diambil dengan secara umum, bukan kepada khususnya sebab itu. Maka kita melihat ayat ini pada konteks diri kita. Kita ini, ada tak Allah berikan kepada kita kitab? Ada. Allah berikan kita kitab. Apa nama kitab kita? Al-Quran. Al-Quran. Dalil dia apa? Allah berfirman, surah 2 kan, surah Baqarah ayat yang kedua, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab. Itu kitab. Kitab iaitu Al-Quran. Maka sebagaimana Yahudi Allah berikan kepada mereka kitab, kita juga Allah berikan kepada kita kitab sama. Dan sebagaimana Yahudi yang sebahagian daripada mereka tidak tahu tentang kitab itu, maka sebahagian juga daripada kita yang diberikan Al-Quran ini adalah sama, iaitu tidak tahu mengenai kitab, mengenai Al-Quran itu kecuali amani. Baca. Amani itu Imam Al-Qurtubi, dan Imam Qurtubi, Imam Tafsir, dan juga Imam As-Sa'di, juga Syekh Ibn Utsaimin
dia menafsirkan amani itu sebagai apa? Tilawah ataupun qiraah. Maksudnya tak tahu kecuali amani kecuali bacaan saja. Dan sebahagian daripada umat Nabi Muhammad tidak tahu mengenai kitab iaitu Al-Quran kecuali hanya bacaan saja. Kecuali hanya bacaan ataupun tilawah sahaja. Maka begitulah yang telah kita lihat yang terjadi pada umat ini yang tidak mengetahui mengenai Al-Quran kecuali membaca sahaja. Dia tak katakan membaca itu salah dan Allah tak katakan membaca itu salah. Tapi yang salah ialah membaca sahaja. Dia tidak memahami apa yang dibaca. Sedangkan kita dalam kehidupan kita ini, daripada kita zaman belajar sampailah sekarang, apa yang kita baca, kita mesti nak faham. Tak pernah kita satu hari yang kita baca tanpa kita, tak apalah aku nak baca, aku tak faham pun tak apa. Tak. Apa yang kita baca kita mesti nak faham. Kalau kita baca dan kita tak faham, sudah tentu sekarang kita dulu exam pun tak lulus. Kan? Nak baca map nak balik kampung pun tak lepas. Sebab apa? Sebab baca tapi tak faham. Suruh belok kanan, kita buat tak tahu sebab tak faham. Jalan straight. Belok kiri tak faham, jalan straight. Sebab apa? Hanya baca tanpa faham. Begitulah umat pada zaman ini yang hanya tahu hanya membaca tetapi tidak memahami apa yang dibaca. Moga usaha yang kita nak mulakan ini, kita nak belajar bahasa Arab, Allah pemudahkan usaha kita, Allah berikan kepada kita kefahaman, Allah berikan kepada kita taufik, Allah beri kepada kita hidayah, petunjuk. Allah mudahkan kita untuk faham Al-Quran ini. Moga kita dapat sampai kepada tujuan kita nak amalkan dalam diri, dalam keluarga, dalam kehidupan kita. Kita nak ikut dan kita nak ajarkan kepada ahli keluarga kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebahagian daripada ahli Al-Quran. InsyaAllah. Allah jadikan sebahagian kita daripada ahli Al-Quran. Iaitu orang yang dia dekat dengan dia dan mendapat keistimewaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa qa'idana wa sabiqana ila ridwanika wa ila jannah